peperangan-peperangan yang hebat di bulan Ramadan Al-Mubarak. Seterusnya, untuk hadirin dan hadirat sekalian, dalam kita menharungi kehidupan kita sebagai orang Islam yang berpuasa di bulan Ramadan Al-Mubarak, kita perlu tahu juga bagaimana kelebihan-kelebihan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran tentang kesan daripada kita berpuasa di bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebagaimana kita tahu bahawa di awal tentang kewajipan berpuasa di bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalau kita lihat bagaimana kewajipan puasa melahirkan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menekankan bahawa kefarduan berpuasa ini bukan sekadar puasa saja yang akan melahirkan takwa, tapi sepanjang sebulan Ramadan Al-Mubarak dengan amalan-amalan yang wajib dan sunat, insya-Allah ia akan memberi kesan yang hebat ke arah melahirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau dengan berpuasa saja, saya rasa tidak memadai untuk melahirkan ketakwaan. Tetapi madrasah Ramadan itu sendiri yang melahirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, bila sebut berkaitan dengan natijah takwa ini, maka perlulah kita memahami. Syekh Majdi Fathi Ibrahim menyebut bahawa pengertian takwa yang disebut dalam Al-Quran ada 3. Yang pertama, iaitulah takut pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, meninggalkan maksiat. Memang betul, jika sekiranya kita berada dalam madrasah Ramadan, memang benar, ia akan melahirkan diri kita orang yang takut pada Allah Ta'ala. Sebab itulah di bulan Ramadan kalau kita lihat, orang tak berani nak buat maksiat, tak berani nak melakukan perkara yang terang-terang ianya berdosa. Kenapa? Nak meraihkan ini bulan Ramadan. Menunjukkan bagaimana takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua berkaitan dengan taat. Betapa taatnya orang-orang yang beriman yang berpuasa. Dia sanggup berlapar dahaga daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Kerana apa? Kerana taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga pengertian takwa, iaitulah meninggalkan maksiat. Masya Allah. Di bulan Ramadan inilah kita melihat bagaimana orang-orang ramai meninggalkan maksiat. Antaranya maksiat yang terang-terang yang berlaku. Kalau kita lihat bagaimana enactment yang dikemukakan di negeri Kedah contohnya, mengharamkan hiburan kepada orang Islam sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak, menunjukkan bahawa secara terangnya meninggalkan maksiat ini membawa pengertian kepada takwaan. Gabung daripada takut, taat, meninggalkan maksiat, melahirkan orang yang benar-benar bersih, suci, takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah orang yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Di sana kita melihat bagaimana Ramadan Al-Mubarak melahirkan insan yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari sudut sembahyang sahaja, betapa banyak pengakuan kita di bulan Ramadan Al-Mubarak. Yang pertama kita melihat sembahyang fardu 5 waktu sehari semalam. Yang kedua ditambah dengan amalan-amalan sunat. Sunat rawatib, duha. Kemudian diikuti dengan solat tarawih, solat witir, qiyamul lail. Menunjukkan bagaimana umat Islam begitu ramai yang berikrar untuk menjadi diri mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang saja. Kita lihat dalam rukun sembahyang bacaan Al-Fatihah, bagaimana pengakuan dan harapan daripada orang yang sembahyang. Berapa puluh kali satu hari dia mengucapkannya, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat ke atas mereka, bukannya jalan orang yang kau murkai, yakni Yahudi, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat, yakni Nasara. Ucapan dalam sembahyang ini, sama ada yang sembahyang fardu atau sembahyang sunat, ini menggambarkan bagaimana benar-benar jalan ke arah takwa. Kenapa? Kerana kita berikrar nak kepada jalan Islam, tidak mahu jalan Yahudi dan jalan Nasara. Lihatlah pada hari ini bagaimana ramai di kalangan umat Islam yang condong kepada pahaman-pahaman ism yang direka cipta oleh Yahudi dan Nasara. Nasionalisme, sekularisme, Islam hadari, satu Malaysia, liberalisme dan seumpamanya. Ini merupakan di antara perancangan-perancangan jalan Yahudi dan Nasara. Sedangkan kita sembahyang, kita mengikrarkan mau jalan yang lurus, yakni jalan Islam. Kita beritahu pada Allah Ta'ala dalam sembahyang, tidak mahu jalan Yahudi, jalan Nasara. Maka mudah-mudahan kesan daripada puasa kita sebulan ni insya-Allah akan menatijahkan kita bersih daripada pahaman-pahaman yang direka cipta oleh Yahudi dan Nasara ini. Insya-Allah sekaligus kita akan menjadi orang yang keluar daripada madrasah Ramadan ini insya-Allah dengan suasana melahirkan diri sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan tazkirah daripada saya ini insya-Allah memberi manfaat kepada kita bersama. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.